Jurucakap kerajaan beritahu, Jemaah Menteri tidak bincang ambil tindakan terhadap Akmal Saleh. Pemimpin UMNO selar dakwaan sindrom bisu Tajuddin. Hamzah Zainuddin tidak intai kedudukan tinggi, tunggu lampu hijau Presiden. Pemilik akaun fitnah Malaysia tidak anjur tilawah Al-Quran dipanggil. Hana yakin SPRM akan teliti isu surat layang FAM. Zaid Ibrahim minta kerajaan bertindak segera jika wujud dekri tambahan tahanan rumah Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nightstep News edisi pagi 5 April 2024 bersamaan 25 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Nightstep TV dan follow Facebook Nightstep Malaysia. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil memberitahu Jemaah Menteri tidak membincangkan untuk mengambil tindakan terhadap Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh atas kelantangannya terhadap kontroversi KK Mart berkait stokin tertera kalimah Allah. Selepas yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memberi amaran semalam supaya tidak mengambil kesempatan atas isu itu, Akmal dilaporkan berkata, Agong tidak berkata secara terang-terangan bahawa boikot patut dihentikan. Bercakap kepada pemberita, beliau berkata, ketika Jemaah Menteri membincangkan tindakan terhadap mereka yang melanggar titah diraja dan terus memanjangkan isu itu, tiada perbincangan khusus mengenai mana-mana individu ketika mesyuarat semalam. Sultan Ibrahim semalam menitahkan semua pihak berhenti mengambil kesempatan atas isu itu termasuk menghasut orang awam selepas berkenan menerima pengasas KK Mart Chai Kikan menghadap baginda. Itu adalah kenyataan kedua baginda dalam tempoh seminggu selepas menegaskan isu itu seharusnya diselesaikan pihak berkuasa dengan menekankan bahawa kemarahan berlarutan tidak menguntungkan sesiapa. Kontroversi itu tercetus selepas gambar disebarkan di media sosial berhubung menunjukkan stokin tertera kalimah Allah dijual di KK Mart di Bandar Sunway pada 13 Mac lalu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Razlan Rafi'i, menyelar dakwaan Tajuddin Abdul Rahman yang memimpin parti itu mengalami sindrom bisu kerana tidak berani bersuara dalam isu nasional. Beliau sebaliknya mempersoalkan agenda bekas ahli Parlimen Pasir Salak itu yang bersuara secara tiba-tiba selepas hilang dari radar sejak digantung keahliannya lebih 18 bulan lalu. Tegasnya, sebelum menuduh pemimpin UMNO tidak bekerja keras untuk mengembalikan sokongan rakyat, Tajuddin sepatutnya membantu Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, apatah lagi beliau telah bersuara enggan meninggalkan parti. Semalam, Tajuddin mendakwa sindrom bisu sedang melarat di kalangan ahli dan pemimpin UMNO kerana tidak berani bersuara dalam isu nasional seperti masalah kos sara hidup dan ekonomi rakyat. Beliau turut meluahkan kebimbangan terhadap masa depan UMNO kerana pimpinannya disifatkan gagal mengembalikan sokongan dan kepercayaan rakyat terhadap parti itu selepas berdepan kekalahan paling teruk pada PRU 15. Setiausaha Agong Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin tidak akan mendahului kedudukan presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin jika tidak mendapat lampu hijau. Bercakap kepada sebuah portal, beliau menegaskan tidak timbul mengenai kedudukannya pada pemilihan parti tahun ini. Malah beliau komited memastikan Muhyiddin kekal sebagai presiden. Katanya yang difahamkan tidak layak bertanding jawatan tertinggi pada pemilihan bersatu kerana belum cukup tempoh dua penggal menganggotai Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Beliau mengulas masa depannya dalam parti itu menjelang pemilihan MPT bersatu yang ditangguhkan selama 18 bulan sejak Mei tahun lalu kerana ingin memfokuskan kepada PRN. Hamzah berkata,
beliau sedar kenyataan Muhyiddin yang menamakannya sebagai calon berpotensi memimpin Bersatu dan Negara pada masa depan, termasuk melantiknya sebagai ketua pembangkang. Namun, di sebalik pengiktirafan itu, beliau mengambil sikap tunggu dan lihat lampu hijau daripada Muhyiddin sebelum membuat langkah seterusnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan merakam keterangan semua pemilik akaun yang memuat naik hantaran tersusun palsu di media sosial. Kononnya, Malaysia tidak lagi menganjurkan tilawah Al-Quran. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, SKMM telah mengenal pasti individu yang terlibat dan tindakan pengesanan terhadap mereka sedang giat dijalankan. Katanya, tindakan pihak tidak bertanggungjawab memuat naik mesej terancang seumpama itu bukannya kali pertama berlaku, malah dikesan sejak Februari lagi. Dakwaan di akaun Facebook dan X kononnya Malaysia tidak lagi menganjurkan tilawah Al-Quran, sebaliknya hanya fokus kepada penganjuran konsert tular sejak beberapa hari lepas. Ia bagaimanapun dinafikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan semalam yang memaklumkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan telah ditetapkan pada 23 hingga 28 Mei ini di Kuantan, Pahang. Saya percaya Kementerian Belia dan Sukan akan hubungi SPRM untuk lihat apa langkah yang boleh dilakukan. Itu antara yang dikatakan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh selepas tular isu surat layang membabitkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Pada Ahad lalu, tular satu surat layang di media sosial menuduh FAM terbabit dalam penipuan, salah guna kuasa, menyeleweng dana dan isu berkaitan skuad Harimau Malaya dan projek Pusat Latihan Kebangsaan. Presiden FAM Hamidin Amin menolak tuduhan dalam surat layang berkenaan yang dianggap beliau sebagai satu fitnah dan mempertimbangkan untuk membuat laporan polis. Beliau berkata, yakin SPRM akan melakukan yang terbaik untuk melihat isu-isu yang telah dibangkitkan. Yakin isu itu telah dijawab dalam Kongres Tahunan FAM ke-60 baru-baru ini, Hannah berharap agar FAM boleh menguruskan isu itu sekiranya ia berpunca dari masalah dalaman. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim memberitahu kerajaan sewajarnya bertindak segera sekiranya wujud dekri tambahan yang menyatakan berkenaan Datuk Seri Najib Razak boleh menjalani hukuman tahanan di rumah. Katanya, perkara itu tidak harus disembunyikan dan sekiranya wujud, timbul persoalan mengapa kerajaan tidak bertindak di atas perintah terbabit. Menurut Zaid, ahli UMNO sudah tentu ingin mengetahui sama ada Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi maklum mewujudkan dekri seperti itu kerana kedudukannya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Mahkamah Tinggi menetapkan 17 April untuk mendengar permohonan Najib supaya kerajaan mendedahkan dekri tambahan yang didakwa dibuat yang di-Pertuan Agong terdahulu yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu menjalani hukuman penjaranya menerusi tahanan di rumah. Peguam Syafi'i Abdullah memaklumkan Hakim Amarjit Singh bahawa Najib ingin mendapatkan afidavit tambahan bagi menyokong permohonannya. Najib mendakwa bekas yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dari Pahang mengeluarkan dekri tambahan semasa mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada 29 Januari lalu, sehari sebelum tamat pemerintahan baginda sebagai Agong. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.